Fatin belum naik lagi. Alright. We are live. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TikTok Live Brainy Bunch. Okay, kat luar sana. Minggu ni dah minggu yang ke-9 kita bersiaran langsung setiap hari Rabu jam 2 petang dengan pelbagai guest yang menarik dan dengan topik-topik yang menarik. Sama juga macam minggu ni, Fatin ditemani oleh seorang guest hari ni insyaAllah. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak move forward ke lebih lanjut, nak minta ibu bapa kat luar sana ataupun siapa saja yang menonton TikTok live kita pada hari ini, please like, comment and share, dan jangan lupa juga follow TikTok live kita, follow TikTok Brainy Bunch supaya any info yang korang nak tahu tentang Brainy Bunch tu updated. So that hari ni bersama-sama Fatin. Welcome to TikTok Live Aunty Ika. Thank you. Okay, bersama-sama Fatin hari ni kita ada Aunty Ika. So Aunty Ika, macam biasalah Aunty Ika, before kita nak proceed lebih lanjut, I akan minta I punya guest untuk kenalkan diri, Okay. your experience with Brainy Bunch, and apa position you sekarang kat Brainy Bunch. Silakan. Okay, thank you Aunty Fatin. Mhm. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Atika binti Azman, but you can call me Antika, Okay. known as Antika. I started my journey with Brainy Bunch August 2012. That was like 12 years ago. Okay. Started as playhouse assistant. Okay. I started start from assistant lah Start from assistant and then 2015 become manager in Johor. Okay. 2021 back to Selangor, appointed as division manager and that is my current position until now. Oh, okay. So Antika one of the division manager di Klang Valley lah kan? Betul. Boleh tak Antika give me the list which campuses under your care? So parents kat luar sana boleh take note dengar dia daripada which campus. Okay, currently I'm handling 12 campus under my care. First is Bandar Puteri Klang, Bandar Sunway, Denai Alam, Kelana Jaya, KL Central, Kota Damansara, Sarjana Utama, Section 3 Shah Alam, Okay. Subang Bestari, Subang Jaya, TTDI Jaya, dan yang terakhirnya Putra Heights. Okay. So parents Putra Heights, Denai Alam yang nak bermesra dengan Antika boleh contact Antika and nak tahu tentang sekolah ataupun yang parents yang belum lagi re-enroll dengan kita tapi ada di dalam senarai yang telah Antika senaraikan tadi. Okay, senarai kampus yang bawah senarai Antika, mungkin boleh juga communicate dengan kita macam mana nak re-enroll dan sebagainya. Alright. So sebelum tu kita nak baca sikit lah ni kan. Kita Okay, punya komen-komen silakan. ni. Setakat ni orang panggil daripada Encik Mazli. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada Puan Jamiliatul Adawiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kebanyakan bagi salam kat kita ni daripada Puan Tira. Assalamualaikum. Call my name please. Puan Tira. Welcome to Brainy Bunch TikTok Live. Ada orang minta panggil, kita kena panggil lah Okay, kan. boleh. Kita shout out je. Tapi Antika, biasanya kita sebelum start ni Antika, kita ada target Antika. Okay, apa target kita hari ni? Target kita macam biasa Antika. Setiap minggu guest saya ni nakkan like banyak-banyak. Okay. Diorang dambakan like tu. Okay. So Antika, minggu lepas 30k and capai Antika. Okay. Kita ingat 29, rupanya daripada kita punya orang yang tengok-tengok ni memang cakap dah reach 30k. So minggu ni Antika nak berapa? Kena cakap kat penonton kita. Uish, nak kena target higher ke target sama je ni? Kena ikut Antika target rasa macam boleh dapat apa. Kita kena be humble. Kita target sama je dah 30,000 je. Okay, 30,000 30,000 kita baru je berapa minit bersiaran. I think dalam 5 minit kita dah ada 1.5k like. Okay. So I think we can grow more. Jadi InsyaAllah. parents yang kat luar sana keep on give like, tap screen, share, comment and jangan lupa follow kita untuk dapatkan notification. Okay, sebelum tu nak baca sikit lagi. Kasih Emma, Brainy Bunch Taman Mesra Kajang dekat dengan rumah saya.
Bahasa utama adalah bahasa apa? Okay, bahasa utama adalah bahasa apa? Bahasa utama kita adalah bahasa Inggeris. Our medium conversation in Brainy Bunch is English. That's why Tika daripada tadi dia converse in English. Sebab kita lebih selesa sebenarnya bercakap dalam bahasa Inggeris. Disebabkan di sekolah tu kalau communication with the children tu memang totally English. Betul Tika? Alright. Tapi kita kat sini ada tajuk yang menarik yang kita nak sharekan dengan parents kat luar sana, iaitu teknologi. About teknologi. Penting atau tak untuk kanak-kanak? Okay, sebelum kita rungkaikan, Aunty Ika rasa for your punya understanding ataupun you punya pendapat, adakah teknologi ni penting Tika untuk kanak-kanak? My personal opinion untuk teknologi ni. Of course lah, kita living in 2024, teknologi is a must for everyone. Okay? Tak kisahlah daripada peringkat umur yang macam mana pun, teknologi ni ada kegunaan dan kepentingan dia. Betul. Macam saya sendiri melalui fasa PKP dulu kan. Daripada waktu tu kita boleh tengok ramai actually yang parents kita dan anak murid kita yang ada pro and cons lah. Ada yang boleh implement online class di rumah, ada yang ada masalah dengan online class untuk implement online class dekat rumah, sebab ada setengah yang dah didedahkan dengan teknologi, ada setengah yang tak didedahkan lagi dengan teknologi. Jadi that's why I cakap penting sebenarnya teknologi ni. Tapi cara penggunaan kita tu yang menentukan benda tu akan beri manfaat ataupun tidak. Betul. Dan kita pun hari ni sebenarnya nak bincangkan tentang kesan positif ataupun kesan-kesan negatif tentang penggunaan teknologi. Dalam masa yang sama kita nak terus bagi maklumat dekat ibu bapa kat luar sana. Tapi kalau kita Brainy Bunch sendirilah, kita banyak ke menggunakan teknologi? Kalau di Brainy Bunch sendiri, kalau ikutkan Montessori method yang kita gunakan dekat sekolah kita, tidak memerlukan teknologi pun untuk kita menyampaikan maklumat dan pembelajaran. Tapi semestinya dengan kanak-kanak yang umur bawah 6 tahun ni, kadang-kadang kita perlukan juga bantuan teknologi dari segi muziknya. Mungkin kalau kita nak dedahkan dengan kanak-kanak ni dengan sesuatu yang dia tak boleh nampak dekat sekolah, of course lah kita akan pergi ke alternatif yang kita boleh cari di mana-mana saluran yang kita boleh dapat dekat internet kan. Betul. Sebab kalau kita cakap tentang teknologi ni besar. Okay, dia bukannya merangkumi teknologi je, handphone, laptop. Tak semestinya. Television tu pun a part of the teknologi yang telah dicipta untuk kegunaan kita lah, macam mana cara kita nak aplikasikan teknologi tu sendiri. Okay, so antara kepentingan dia kan Tika, satunya untuk meningkatkan akses kepada maklumat dan pengetahuan kat orang luar sana lah, sama ada kepada kanak-kanak, daripada golongan kanak-kanak hingga dewasa. Okay, kenapa? Contoh macam Tika cakap tadi lah, sebagai bahan pembelajaran kan, dia bila kita nak buat nursery rhyme, of course we need the technology, we need the gadget untuk support lagu-lagu. Takkan kita nak buat apa orang kata apa, yang kalau guna mulut je tak ada muzik, miming je. Takkan kita nak main kan, it's not attractive to the kids. So antara kepentingannya lagi adalah untuk menyokong pembelajaran dan pendidikan anak-anak tu sendiri. Alright. Okay, Aunty Ika nak bagi lagi tak? Boleh bagi saya another point. What is the kepentingan teknologi ni? Selain daripada menyokong pembelajaran dan juga pendidikan, boleh juga meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Betul. Okay. Kadang-kadang bila ada setengah pelajar yang ada masalah speech delay, sebagai contoh, kadang-kadang dengan teknologi ni juga actually diorang boleh start mengumpul vocabulary, okay. Betul. Untuk komunikasi diorang, untuk membantu komunikasi. That's why ni bukannya kita fokus pada keadaan di sekolah tau, ini keadaan di rumah juga. Kadang-kadang bila kita dedahkan mereka dengan konten-konten yang ilmiah,
Benda ni semua sebenarnya membantu daripada komunikasi diorang, menambah menambah vocabulary dan juga membantu diorang untuk mempelajari bahasa baru. Macam tu. Betul. And then kita pun nampak sekarang anak-anak kita lebih terdedah untuk especially yang nak learn English tu. The way how they are pronouncing vocab tu we can see through the video punya slang. Betul tak? Tak adalah macam kita betul-betul sebut bag. Dia memang ada this my bag. Dia ada lingo, dia ada slang dia. Okay. Kejap Antika, kita nak patah balik dekat kita punya ni. Alright. Sekejap ya. Pucung ada tak? Mami boleh register. Bila boleh register untuk kemasukan tahun 2025? Okey, untuk kemasukan 2025 sebenarnya dah buka kan Tika? Kita sebenarnya dah officially buka untuk registration 2025. Ibu bapa boleh datang ke kampus yang berdekatan, kampus pilihan anda untuk buat registration. Kalau rasa tak boleh datang walk in on the spot, call je. Kita punya call, set appointment dulu ataupun tanya terlebih dahulu. Actually kita dah start officially open for registration 2025 ni pada bulan Julai yang lalu. Okay, now we had done with the promo, early bird promo, those yang register awal. Tapi jangan risau, ibu bapa yang kat luar sana boleh kena cepat-cepat register sebab tempat boleh dikatakan most of the campuses hampir penuh. Dengan existing dan new enrollment. Jadi kepada ibu bapa yang berminat untuk kemasukan 2025 kena cepat-cepatlah grab. Ni admin yang ada anak dekat ni dah register ke? Kena cepat-cepat register takut nanti tak dapat pula kan untuk 2025 ni. Okay. Kita baca lagi sikit soalan. Bibi boleh train anak yang speech delay and hyper? Okay, apa pendapat yang Antika tahu? Selalunya kalau kita didatangi dengan soalan macam ni lah daripada ibu bapa, kita memang akan transparent je dengan ibu bapa. Kita tak ada speciality dalam mengurus dan mengendali pelajar-pelajar yang ada speech delay ke, hyper ke dan pelbagainya lah. Okay, tapi yang kita boleh nasihatkan sekurang-kurangnya ibu bapa pergi berjumpa dengan pakar, diagnose dan dapatkan terapi, cara yang betul untuk mengendali anak-anak ni semua. Masa kita di Brady Bunch, kita boleh menerima jika anak-anak ni yang kita boleh handle lah, sebab kita pun tak nak kalau kita janjikan okay kita boleh boleh bantu anak puan, kita boleh handle, kita boleh ni, sedangkan kita tak boleh. Tapi yang kita boleh bantu tu adalah actually bantu dari segi apa yang kita ajar dekat anak lain, itu juga kita akan ajar pada anak-anak ni. Tapi macam mana anak tu catch up daripada kita punya method tu, dari situlah kita boleh review balik. Betul. And ada lagi satu soalan ni, mungkin yang ni saya akan jawab. Anak saya akan masuk 3 tahun, masih on diapers. Brady Bunch accept on diapers atau tak? Actually yes, kita accept children yang with diapers. Baik, kita akan slowly teach potty train dengan our kids untuk free diapers. Tapi itu pun boleh juga bergantung, dia depends on the situation, sama ada guru yang bermula di sekolah ataupun ibu bapa yang bermula di rumah. Cuma kita perlukan communication two ways lah, which is kalau puan buat dekat rumah, kena inform dekat campus so that kita boleh terus apply and praktikkan benda ni di sekolah dan continuous. Sebab macam anak buah saya sendiri, alhamdulillah lah dia dah start free diapers. Tapi cikgu keep on bagi tahulah, okay, kalau dia ada tercicir tu normally timing dia bila. So that is the time yang mak dia pun dekat rumah keep on checking, every 2 hours mesti bawa pergi toilet. Untuk bukanlah kita kena at first macam forcing, tapi lama-lama dia akan faham that is the toilet, dia kena pergi situ. Tapi macam anak buah Aunty Fatin, sekolah yang mula dulu ataupun ibu bapa yang mulakan dulu? Sekolah mula dulu. Jadi macam mana ibu bapa menyahut apa yang dah effort yang dah dimulakan oleh cikgu tu? Memang saya kalau dekat sekolah, kiranya cikgu ni dia inform dekat parents, okay puan, kami dah start nak take off diapers
Umar. So kita buat waktu dia daripada pagi sampai tengah hari dulu. So waktu during class hours tu kita start take off. Tapi waktu tidur kita bagi pakai balik. Petang kita bergantung kepada keadaan. Dia akan inform macam tu lah. So that dia bagi tahu dia buat itu untuk 4 hours. Lepas tu dia akan slowly tambah jam. Dekat rumah pun sama. Sebabkan Isnin sampai Jumaat di sekolah kan. So Sabtu Ahad tu parents dia do the same. Pagi tu dah start take off. You bangun pagi take off. Nak pergi toilet, keep on tanya every 1 hours. Dan make sure anak minum air yang cukup. So bila diorang minum air yang cukup, then only kita boleh bawa children tu pergi toilet. And untuk bagi dia pergi toilet tu consistently lah. Macam tu. That is how they are practice. And Alhamdulillah lah sekarang dah free diapers. Alhamdulillah. Alright, so kita berbalik kepada topik kita tadi Atika. Okay, sambil-sambil ni kita dah start ada 6K like. Harap ni laju lagi. InsyaAllah. Atika dia nervous sebenarnya. Dia cuba kurangkan nervous dia dengan harapan parents ataupun viewers kita memberikan keinginannya untuk dapatkan 30K. Okay? So, Antika, actually lagi satu kepentingan untuk kita bila kita cakap tentang teknologi ni. Actually dia sangat membantu untuk pengurusan masa dan produktiviti. You setuju ke tak dengan I? Betul. Okay, kenapa? Dari pengurusan masa dan macam ni kita ibu bapa, kalau kita nak mendedahkan anak kita dengan teknologi ni, dia dah kena tahu, dia dah ada set masa dah. Dia dah ada set yang mana Contoh selalunya ibu bapa ni kalau dia bagi gadget pada anak ni mungkin sebab dia nak buat sesuatu pada waktu tu kan. Jadi dia dah kena target dah. Ibu bapa tu sendiri pun sebenarnya dia boleh belajar time management bila dia bagi anak gadget. Contoh dia target untuk buat sesuatu dalam tempoh masa 30 minit. Okay? Jadi dia dah set dah. Anak dia dalam 30 minit ni dia akan tinggalkan anak dia bersama gadget. Okay? Tapi pun 30 minit tu pun kadang-kadang straight 30 minit tu belum tentu lagi anak dia fokus dengan gadget tu. Kadang-kadang dia nak mengilau dulu, nak ke sana sini dulu. Tapi sebabkan ibu bapa ni ada benda yang nak dibuat, jadi dia akan set lah 30 minit ni, okay, set, duduk dulu untuk buat apa yang anak dia nak buat dengan gadget dan dia akan buat apa yang dia nak buat. So daripada situ pun actually ibu bapa pun dia tahu target dia, okay 30 minit ni I'm free, I can do things that I have to do. Yang anak ni okay tak apa, kita tahu yang dia tu doing something on that time. Tapi we assess, kita kena assist juga lah kan anak kita. Tak boleh lah 100% left with the gadget, betul tak? Betul. Nanti jangan salah faham kita still kena assess anak kita. Alright. Okay, Antika, do you know that Academy Pediatric America, AAP menyarankan no gadget or screen untuk anak-anak 2 years below. Okay. Sebab mata anak-anak ni pada umur 2 tahun ke bawah ni dia baru nak start okay. Dia baru nak start boleh capture cahaya. Like we know that babies itself pun ada peringkat umurnya yang pada bulan berapa baru daripada skrin dia hitam putih baru start ada colours. So kita menyarankan is no gadget untuk umur yang muda. Tapi umur 2 years and above, they suggest that children ni untuk kalau ada gadget ada screen time pun maximum is 2 hours per day. 2 hours per day is the maximum, but you still need to divide the time. Maksudnya you tak boleh tengok prolong for the 2 hours. Itu akan menyebabkan anak matanya rosak dengan cepat. Kalau Fatin perasan sendirilah, tak tahulah Antika perasan ke tak, nowadays bila kita receive children dekat sekolah, banyak dah start guna cermin mata. Antaranya because of dia orang kata untuk elakkan cahaya, sebab penggunaan cahaya. Tapi sebenarnya bila benda ni berlaku, dia ada disebabkan beberapa konsekuensi yang parents kita ambil berat. Contoh, kalau nak membaca buku tak cari cahaya. Dia tak dapat cahaya yang cukup, which is kita membelakangkan tingkap. Sebagai contoh ataupun kita tengok gadget dengan terlalu dekat, ataupun membaca buku tu pun dengan terlalu dekat, itu pun boleh menyebabkan mata kita cepat rosak. Especially dekat kids yang baby ni lah, umur 2 years and below ni. So that ibu bapa yang kat luar sana bukan tak boleh nak menggunakan screen, gadget ataupun menggunakan any technologies item,
Tapi kena tahu cara yang betul dan bersesuaian mengikut keperluan anak-anak. Tak boleh secara berlebihan. So that Antika, bila kita dah cakap pasal akademi, ada group pediatrics itself yang dah mengeluarkan saranan. Maksudnya orang dah kaji benda-benda macam ni kan. Mestilah ada kesan positif dan negatifnya, betul tak? Betul. So, for your opinion lah kan Andika, what is kesan-kesan positif? Kita cerita yang positif dulu lah. Okay. Lepas tu kita kena relatekan what is dengan Brainy Bunch. Sebab kita kalau ikut kat Brainy Bunch ni, konsep kita Montessori, which is kalau orang kata Montessori ni belajar secara alami, betul tak? Betul. So maksudnya penggunaan gadget amatlah kurang di Brainy Bunch. Jadi mungkin kita kena share sedikit dekat ibu bapa kat luar sana, how is Brainy Bunch punya teknik menggunakan, macam mana kita nak mengajar, tapi dalam masa yang sama kita nak pastikan anak murid kita tak ketinggalan. Mungkin So Antika, give me a point, what is kesan-kesan positif? Kesan-kesan positif dia macam saya cakap pada awal tadi lah kita sendiri pun di Brainy Bunch kita menggunakan gadget untuk sebagai alat bantuan mengajar. Okay? Ayat tepat dia alat bantuan mengajar. Kenapa kita kata alat bantuan mengajar? Macam Aunty Fatih pun sendiri mention tadi, bila kita buat nursery rhyme, of course kita nak sesuatu yang menarik, yang boleh tarik anak-anak murid kita. Kadang-kadang cikgu-cikgu kita boleh je menyanyi, buat muzik, buat bunyi-bunyi yang daripada ketukan. Tapi kadang-kadang dengan adanya bantuan teknologi ni, actually alat bantu mengajar kita ni, ini adalah antara alat bantu mengajar yang paling menarik lah sebenarnya untuk kita gunakan. Okay? Betul. Sebab pelbagai aplikasi kita boleh gunakan daripada kita punya gadget. And then kita boleh juga tarik minat anak-anak tu sendiri. And then teknik and media pembelajaran tu kita boleh pelbagaikan lah kan. Maksudnya bukan je satu teknik which is guru kat depan bagi papan hitam ke, menulis papan hitam, ataupun guru guru just bagi buku untuk children tu tengok buku tu. So kita akan ada a few lagi. Okay, lepas tu antaranya lagi Fatih nak tambah. So kesan positifnya kita akan lebih maju ke depan lah. Okay. Yang mana anak murid kita ni akan lebih cekap kendalikan teknologi, and then penerokaan perkembangan minda dia lebih orang kata bagus. Sebab bila dia bermain dengan warna, dia memang akan connectkan dengan apa orang kata keseimbangan otak dia. So dia akan, especially children yang sukakan arts, dia akan cepat belajar melalui teknologi. Tapi yelah, macam kita tengok sendirilah, I rasa children yang use orang kata teknologi ni, dia lebih cekap berbanding kita yang dewasa. I tak tahu you agree ke tak dengan I. Kita boleh katakan tangan diorang lebih fast bawa ke situ ke sini. Betul. Setuju. Saya setuju. Kan? So bila kita buat benda macam tu, maksudnya adalah kesan-kesan negatif dia yang kita kena bagi perhatian kan. Tapi sebelum tu Aunty Ika, kita nak patah balik ke kita punya komen-komen kat sini. Kita nak tengok. Cak admin, boleh tarik sikit tak? Admin, tarik sikit. Sebab okay, alright, thank you. Saya macam ganggu sikit cahaya kat depan. Okay. Okay, macam mana kita punya keadaan di dalam live kita? Soalan tengah bertubi-tubi. Soalan bertubi. Okay, silakan. Soalan bertubi, antaranya Brainy Bunch ni dalam kelas berapa ramai budak? Okay, actually di dalam Brainy Bunch ni dia mengikut kategori. Kalau umur play school, which is 2 and 3 years, play school group ni dia ada 10 children in one group. Tapi untuk kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun, kita akan ada 15 hingga 18 children in one group. Bergantung kepada keadaan sekolah. Kalau sekolah tu luas, kita boleh tambahkan nilai children daripada 15 ke 18. Ini menurut apa yang telah digariskan oleh kementerian lah. Maksudnya kita pun tak ada sepatutnya kalau ikut tadika prasekolah dia boleh maksimum to 25, tapi because of kita menggunakan teknik one-on-one session with the kids, we feel that 25 is too many. So kita tak boleh nak fokus dengan nilai 25. So that's why kita limitkan 15 hingga 18 mengikut keadaan kapasiti sekolah. Betul. Alright.
Selayang ada kampus tak? Selayang Baru ada, kita ada satu branch di Selayang. Iaitu di Selayang Baru. Di tepi jalan je. Easy access. So nanti kalau parents berminat boleh try find kita punya campus and contact kita punya campus manager lah untuk set appointment and tengok keadaan sekolah. Okay. Kalau untuk Isnin hingga Jumaat je kan? Betul. Kita punya operasi adalah setiap hari Isnin hingga hari Jumaat sahaja dari jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Itu untuk anak-anak lah. Tapi bergantung kepada program yang puan pilih. Kalau puan pilih regular program daripada pukul berapa ke pukul berapa, Atika? Kalau regular program daripada pukul 7 hingga ke pukul 12 tengah hari. Kalau star program? 7 hingga ke pukul 3 petang. Okay, kalau full day program? Kalau full day 7 ke 7. Senang kita nak ingat. Tapi saya nak sentuh juga Aunty Fatin. Isnin hingga Jumaat tu untuk beberapa negeri sahaja yang mengguna pakai Isnin Jumaat. Ada beberapa negeri seperti Johor, di Kelantan kita menggunakan Ahad hingga ke Khamis lah. Di negeri Pantai Timur kebiasaannya dan juga Selatan, mereka kebanyakannya menggunakan Isnin hingga Ahad hingga Khamis. Ahad hingga Khamis. Tak biasa. Dia jadi macam betul tak apa, saya faham. Dia fikir macam betul tak tu. Alright. Okay. Aunty Ika, sekarang kita dah ada 15K tau. Okay. So, parents yang kat luar sana, Aunty Ika nak lagi separuh daripada tu, iaitu 30K. Kalau dapat lebih, dia lagi sonok lah. Hari ni muka dia Kalau balik lebih nanti saya belanja lah Aunty Fatin pisang goreng. Itu mungkin sepanjang balik ni dia senyum. Okay, sekarang dah kurang nervous Okay. Dah okay. Kebiasaan I punya guest ni memang akan cakap, Fatin, I have to talk in front of the camera. Okay ke? So ni tak ada masalah pun, okay je. Mereka pun sebenarnya dah biasa pun bercakap. Cumanya bila kita bercakap depan orang yang kita tak nampak ni, dia memang lain sikit Tika. Betul. Rasa-rasa artis sikit. Okay, so kita back to our topic, iaitu teknologi penting atau tak. So kita pergi pula dekat kesan negatif yang kita perlu beri perhatian. Kebanyakannya bila kita kata pasal teknologi ni, of course we know that technology is very important, that we have to share, we have to, orang kata, let our children know about the technology, feel what is the technology, right? Tapi ada juga kesan-kesan negatif yang kita kena bagi perhatian sebab kalau kita terlalu memberikan mereka teknologi, might be mereka akan salah guna and will affect dia punya kehidupan seharian. Okay, antara kesan-kesan negatifnya, Aunty Ika, you nak bagi point dulu ke I bagi point dulu? I boleh bagi point. You bagi point. Antara kesan-kesan negatifnya, semestinya kanak-kanak ni akan jadi kurang bersosial. Bila kita dah terlalu banyak terdedahkan dengan teknologi ni, dia akan rasa macam dunia luar ni dah tak penting untuk dia, sebab semua benda dia boleh dapat daripada dia punya gadget. Dan dia takkan rasa heran kalau dia tak dapat bercakap dengan orang luar, sebab ialah semua dia boleh ada kan, dah boleh dapat daripada dia punya teknologi, daripada dia punya gadget tu sendiri. Jadi kurang social tu antara kesan negatif lah sebenarnya bila kita terlalu mendedahkan kanak-kanak dengan teknologi ni. Saya setuju. Dan kita pun boleh nampak dia punya kekurangan daya kreatif. Bila dia terlalu bergantung kepada gadget, dia jadi orang copy paste. Dia tak boleh nak more than berfikir more than luar kotak dia. Ctrl C, Ctrl V lah ni. Ctrl C, Ctrl V. Itu saja yang dia boleh. Right click. Okay, untuk control copy and paste dia benda tu. So I think bila kurangnya daya creativity ni, so parents kena notice awal. If let's say anak kita dah start ketagihan gadget ataupun ketagihan teknologi, barang-barang teknologi, diorang kena start kurangkan and dah start bagi perhatian penuh dekat anak-anak. Okay, sama juga macam perisian-perisian yang berada di dalam gadget anak-anak ni. Sama ada dia punya tab ataupun dia punya handphone. Kita kena start orang kata check apa konten yang ada di dalam handphone. And make sure konten-konten tersebut tu more to ilmiah lah. Betul.
bukan tak boleh bagi like gaming, bukan tak boleh, mungkin boleh, tapi we have to find what is the right gaming yang I think suit with the apa orang kata? So dengan umur dia, so dengan keperluan dia. Tapi sekarang ni Aunty Fatin, sekarang ni kalau ikutkan di aplikasi phone kita sendiri, pihak bapa boleh mengawal apa yang anak-anak kita ni buat turun, apa yang anak kita tengok daripada dia punya handphone ni. Actually parents dah boleh control pun. Tapi itulah mungkin awareness ni tak semua orang lagi yang praktikkan. Masih lagi ada yang masih bebas memberi anak-anak gadget tanpa dikawal. Bila kita terlalu beri kebebasan, itulah yang menyebabkan inilah benda-benda negatif yang kita highlightkan, seperti kurang bersosial, kurang layak aktiviti, semua ni. Ni semua akan terjadilah. Betul. And then bila jadi yang macam ni, kita kan akan macam Tika cakap tadi lah, kita akan nampak pergerakan orang semakin terhad. Physical might be terbantuk juga. Betul. Sebab siapa tak suka duduk tengok betul semua 24 jam. Suka, seronok. And then kita pun dekat sekolah sebenarnya parents, kita menghadapi orang kata difficulties yang mana anak kita punya fine motor skill sangat lemah. Bila kita nampak, kita perasan rupanya dia memang banyak terdedah dengan iPad. Bila iPad kan normally diorang ke scroll, banyak belajar scroll kan. So bila kita nak start ajar buat macam holding the pencil, or kita bagi activities di school ni, dia memang ada problem untuk memegang pensel. Betul. Instead of kalau kat rumah mungkin boleh ajar tears the papers, ataupun boleh crumple the papers, atau main orang kata plasticine untuk kuatkan fine motor skill. So mungkin sebenarnya parents can start do the activities yang orang kata lebih orang kata boleh meningkatkan balik dia punya fine motor skill dia. And then last kesan negatif yang I rasa yang kita perlu beri perhatian ialah when they are too much play the gadget, it will be like children tu akan tak cukup tidur. In the morning when went to the school, dia dah start cranky. Betul. Kan kita boleh start. Kalau bertanya kat parents, kenapa? Puan, minta maaf nak tanya, kenapa sehari dua ni anak Ali contoh Ali crying at the school. Rupa-rupanya malam tadi tidur lambat, anti main phone. So we as a parent memang kena start lah orang kata put a guideline what time yang mereka kena main and stop. Kan, betul tak? Betul. Tapi macam kalau kat Brainy Bunch itself, kita penggunaan gadget ataupun teknologi yang kita share with the kids ni not lah all the day kan. Normally at what area or what time nanti yang kita bagi dekat anak-anak kita ni? Kalau macam penggunaan gadget ataupun yang kita dedahkan dengan teknologi ni, kadang-kadang penggunaan semasa kita ada perhimpunan pagi, assembly routine. Bila time anak murid kita tidur, kita cuma mainkan zikir-zikir selawat. Tapi anak-anak murid ni yang directly menggunakan teknologi tu sebenarnya tak ada pun sesi tu dalam di sekolah kita. Sebab kita kalau especially children yang ambil full day ni kita full with the activities kan. Sesiasa kita ada silat, practical skill, constructive play, and kita dah start ada kelas fardu ain juga. So all the day yang waktu petang tu dah pack with the orang kata lesson-lesson yang kita dah sediakan kat sekolah. Jadi sebenarnya tak adalah isu dia much watching the television ke ataupun play just watch the movie, watch the nursery rhyme. So kita dah pelbagaikan aktiviti supaya kita dapat capai keseimbangan dekat anak-anak kita tu. Alright. Kita nak baca sikit. Ada orang tanyalah sebenarnya. Okay, full day activity apa sampai ke petang tu? So tadi sebenarnya Fatin dah mention dah tadi. Okay. Kebetulan dah mention full day activity kita, iaitu kita ada like silat, practical skills, constructive play, fardu ain. And kebiasaannya setiap hari ni adalah aktiviti yang berbeza lah. Kalau hari ni I ajar silat dan tomorrow I akan ajar practical skill. The next day kita akan buat constructive play and so on. Alright. Okay. Kita baca sikit lagi soalan kat sini. Hari ni ramai parents masuk.
Maaf nak tanya, macam mana nak dapat 3 days trial kemasukan anak untuk tahun depan? Okey. Untuk dapatkan trial class, Antika nak terangkan ke? Boleh. Untuk dapatkan 3 days trial class ni semudah ABC. Semudah ABC. Ibu bapa boleh terus hubungi kita punya campus manager. Betul. Untuk check dulu sama ada sesuai tak waktu yang kita nak buat 3 days trial class ni. Betul. Sebab kadang-kadang mungkin di pihak sekolah sendiri ada kekangan diorang. Mungkin waktu tu kita ada terima kemasukan pelajar baru ke, jadi kita punya resources tu tak cukup untuk kita attend 3 days trial class students on that time. So penting untuk ibu bapa check dulu dengan pihak sekolah sesuai tak, saya cadang nak buat trial class ni bila, then ada perbincangan lah dengan pihak sekolah, dan lepas tu terus je set bila nak mulakan 3 days trial class tu. And then untuk pengetahuan ibu bapa, trial class ni hanya dilakukan untuk regular program, Betul. which is 8 hingga 12.5 hari sahaja untuk kita bagi pendedahan awal apa itu tadika dekat anak-anak. Okay, bukan full day. Alright, baby start umur berapa? Okay, kita nak bagi tahu lagi sekali. Brani Bunch, kita start terima anak-anak dari seawal usia 18 bulan, iaitu 1 tahun 6 bulan sehingga 6 tahun. Di mana kita ada 2 kategori di sekolah, iaitu play school dari umur 1 tahun 6 bulan tadi hingga 3 tahun, dan preschool daripada umur 4 tahun hingga 6 tahun. Okay, Antika, you nak tahu tak sekarang kita dah ada berapa like? Okay, berapa tu? Saya tak nampak sebenarnya sebab saya nak surprisekan diri saya. Okay, berapa tu? Okay, kita dah ada 21.1k. Impressive. Okay, kita baru 40 minit bersiaran. Okay, so kita ada lagi 9k to go to reach you punya achievement. Okay, so, parents yang kat luar sana, topik kita hari ni iaitu teknologi penting atau tak kepada anak-anak. Jadi, ibu bapa boleh start, boleh share dengan kawan-kawan kat luar sana about Brady Bunch, and ibu bapa sendiri yang berminat nak tahu lagi tentang Brady Bunch, bolehlah comment and share, insyaAllah akan ada soalan yang kita bacakan ataupun akan ada beberapa soalan yang macam contoh nak tahu harga ke apa, nanti kita punya admin akan tolong reply ibu bapa. Okay, jangan risau. Okay, ada lagi sekali soalan ni. Speech delay ambil ke? Okay, tak apa. Itu Fatimah bagi tahu. Okay, sila. Okay, macam tadi Antika dah terangkan dah sebenarnya pada awal kita punya live. Kita untuk speech delay, kita bukanlah kata kita menolak. Tetapi kita tidak ada orang kata cikgu kita tu kepakaran untuk mengendalikan kanak-kanak speech delay. Sebab tu kalau anak puan ada speech delay, datang ke sekolah dan boleh berbincang dulu dengan campus manager. Kenapa? Ada setengah speech delay hanya mild. So bila dia mild dan anak tu kita masih boleh handle, so that kita boleh terima. Tapi kalau anak tu memerlukan perhatian penuh daripada pakar, kita suggestkan untuk pergi ke pakar terlebih dahulu dan kemudian barulah ke sekolah supaya dia dapat maximizekan dia punya penggunaan vocab. Kadang-kadang memang doktor akan suggest hantar ke sekolah sebab nak bagi dia biasa bercakap. Tapi kita kena lihat dulu, adakah that kind of the category kita still boleh handle ataupun tidak. Tak naklah nanti ibu kata, hari tu kata boleh terima nak speech delay. Kan? So tak seronok pula kat situ. Alright. Ni ada lagi pada satu parents ni, pada Puan Andriana. Saya happy nak baca benda ni. Okay. Saya hantar anak saya play school di Bandar Estate Nilai. Alhamdulillah anak saya happy pergi sekolah. Memang recommended. Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya, saya nak bagi tahu juga dekat ibu bapa kat luar sana. Cara penerimaan anak-anak kat sekolah ni pun berbeza kan Antika kan? Betul. Mungkin anak Puan Adriana ni orangnya memang cepat menyesuaikan diri. So ambil masa sekejap je untuk adapt with the environment. Tapi I juga ada experience kan Antika. I ada anak murid yang sampai 7 bulan with Brady Bunch. Dia daripada bulan Januari dia join us. Sampai bulan ke-7 dia tak berhenti nangis. Memang I masih ingat lagi. Menangis yang macam mana tu? Memang menangis yang kuat, akan mengganggu kelas lain. Tapi kita
kita talk to the parents, kita panggil datang sekolah, kata puan, can you come to the school, kita berbincang and kita cakap lah apa yang sedang berlaku di sekolah. Alhamdulillah, parents menerima. Cuma we find out, ni tips bila ibu bapa hantar anak dekat sekolah, yes of course we will have a feel yang worried sama ada anak I okey ke tak kat sekolah, tapi ibu bapa perlu merelakan anak pergi sekolah. Sebab ini berlaku kat one of my student, okay, bila dia menangis 7 bulan tu, kita ni panggil lagi sekali parents. Actually dah selalu ada session, but this time around we feel like macam bila cikgu-cikgu lain kata sangat mengganggu, kesian dekat dia. Anak kita takut, memang datang mata merah semua kan. Panggil ibu bapa dia, kita tanya, puan kat tempat kerja puan terfikir tak pasal anak puan? Mestilah, as a mom, I mesti akan fikir anak I. Okay, saya nak tahu macam mana cara puan fikir. So parents tu on that time ceritalah, dia macam okay tak, anak dia I tak ingat nama apa dah, tapi contoh nama anak dia Sofia Oh okay tak Sofia, Sofia can play tak with the friends, Sofia dah boleh stop crying tak, Sofia ingat mama tak. Sebab ibu bapa ni, okay, especially mom, dia punya connection dengan anak tu is very high. Betul. Sebab dia menyusu pun daripada mak dia kan. So whatever the mom tu thinking about the child tu memang akan sampai connection tu. That's why I cakap, okay puan, kita nak minta tolong you 1 hari je. Esok, this is the experiments. Pergi kerja, jangan fikirkan about Sofia. Bukan dia tak boleh fikir, maksudnya jangan terlalu merintih about anak tu. And surprisingly, tomorrow, Sofia tak nangis. So when we give a feedback, anak dia terus cakap, serius aunty? Ya. So puan pun kena belajar untuk apa orang kata, merelakan anak tu di sekolah. And of course kita akan update if anything happen kat school. Kita pun takkan biarkan. Betul. Alright? Okay. Betul-betul aunty pun semua penyayang dan ikhlas jaga anak-anak kita. As a mom, saya tak susah hati hantar dia kat sekolah. Betul, pasal jangan sebut bye-bye okay, tak boleh sebut bye-bye, sebut good boy, good girl, have fun. Betul. Kata-kata pun memain peranan, which is kena use like macam positive word, which is okay, see you at noon, ataupun see you after it's have fun at the school. Belajar baik-baik. Elakkan negative bye word tu. Bye-bye. Jumpa lagi. Of course, I pun sedih. I pun dulu pergi sekolah, I memang buat perangai nak balik je. Adik kau pernah lari sekolah? Tak pernah lagi lah. I pernah I still remember I do that. I tak suka pergi school. I see. Macam, yelah budak kan on that time bila dah besar ni, bila especially dah masuk zaman kerja ni, kita lagi berminat lah nak, kenapa lah dulu tak belajar betul-betul lah gitu. Okay, so we back to our topic Antika. Okay. Teknologi penting atau tak? Okay, so kita dah cakap pasal kepentingan, kita dah cakap pasal kesan positif, kita dah cakap pasal kesan negatif. Kita nak share sikit, what is apa orang kata the benefit, cara untuk kita manfaatkan teknologi secara bijak untuk anak-anak. Okay, Antika nak bagi some points tak dekat viewers kita? Macam saya je banyak cakap hari ni. Okay, saya share dulu. Untuk yang pertamanya, kita boleh melihat pada pemilihan alat teknologi yang kita pilih, sama ada sesuai tak untuk anak-anak kita ni. Kadang-kadang ibu bapa ni bagi je apa yang diorang ada kan. So kita tak nak lah kita salah memberi gadget pada anak-anak tu. So boleh. So pemilihan tu sangat penting lah untuk ibu bapa titik beratkan sebelum memberi anak-anak gadget-gadget tu semua. Betul. And then for me, bila kita dah start bagi gadget dekat anak-anak, kita kena start tetapkan peraturan dekat anak murid kita, dekat anak-anak. Okay, bukan je anak murid maksudnya parents yang dekat rumah tu pun kena start tetapkan aturan penggunaan gadget and kena tetapkan batas waktu penggunaan itself. Contoh, okay, maybe kalau macam anak satu tu easy lah for us to orang kata tengok kan, pantau. Tapi kalau anak ramai tu macam mana? Jadi ibu bapa boleh start lah macam dekat dia punya gadget tu letak timing.
the maximum they can play maybe 1 hour per day, contoh. So automatically after 1 hour akan nak keluar, kalau anak yang besar boleh letak alarm lah, already reach the limit is 1 hours, and then ataupun dia akan automatic lock the gadget tu. Itu pun boleh, bagus juga. So that kalau contoh waktu tu macam Tika cakap tadi, kebiasaannya bila kita dah start bagi gadget kat anak, itulah waktu kita pun nak buat something yang others activities kita. Jadi bila kita nak bagi benda-benda macam tu, kita kena, apa orang kata, kena fikirkan jugalah the way how nak make sure anak-anak kita tu tak terlebih waktu main dia. Betul-betul. Macam Aunty Fatih cakap tadi, bila ada sibling lain, diorang kena strictly follow limit time yang dah diberi. Bila yang seorang ni yang jadi macam parents pun rasa macam okay lah, tak apa, dia dah settle down, so kita bagi je lah dia dengan gadget tu. Sebab apa? Sebab tak ada sibling lain yang nak ambil gadget tu. Pun tak boleh juga sebenarnya. Kena ada limitation tu, mesti kena ada. Kita ni pun, orang dewasa sendiri pun sebenarnya kena ada limit bila kita tengok gadget ni semua. Betul. Jangan kata budak-budak yang macam Aunty Fatih kata tadi, studies menunjukkan anak-anak bawah 2 tahun ni tak boleh lebih daripada 2 jam satu hari. Sebenarnya kita ni orang dewasa pun kena jaga kita punya mata. Bukan anak-anak yang bawah 2 tahun sahaja. And then kita juga boleh manfaatkan sumber daya pendidikan tu sendirilah. Maksudnya instead of yang dalam contoh kita ada kat iPad khas untuk anak-anak kita kan. Instead of kita bagi iPad without nothing, kita juga boleh start buat macam orang kata apa? Apa kita cakap kalau sumber daya pendidikan ni maksudnya daripada anak-anak kita tu terus kita nak apply, download games ke, kita boleh download material-material yang pembelajaran. Contohnya mathematic games ataupun language games. Macam saya selalu tengok ni orang selalu main game yang create word. Betul. Saya pun suka main benda tu. Itu pun saya tengok juga anak buah saya main, macam menarik juga sebenarnya. Which is benda tu actually membantu juga sebenarnya. Betul, untuk menambahkan vocab anak-anak tu sendiri kan. So itulah maksud saya yang dari segi memanfaatkan sumber daya pendidikan tu. And then Antika nak tambah lagi? Next, pendedahan privacy dan keselamatan teknologi pada kanak-kanak. Privacy ni macam mana anak-anak dia perlu tahu ada ada benda yang dia boleh buat dengan teknologi ni, ada benda yang dia tak boleh buat dengan teknologi ni. That's why kita boleh sebenarnya adakan macam briefing lah untuk kita explain pada anak kita apa yang boleh diorang lakukan, apa yang tak boleh lakukan, do and don'ts lah sebenarnya kan. Do and don'ts dengan teknologi ni. Jadi daripada situ kita boleh, kita tahulah yang kita ni dah sebenarnya terapkan kepada anak kita kebaikan dan keburukan teknologi ni kepada diorang. Jadi ada benda yang kita dah tegah tu, diorang akan tidak buat lah. Biasanya kalau kita dah train daripada awal, diorang takkan buat. Diorang akan takut, nanti dia tahu mami dia marah, daddy dia marah, so dia takkan buat benda tu. Betul. And then macam tadilah sambil kita dedahkan privacy, of course, we still need to monitor penggunaan teknologi anak-anak kita. Okay? Kena monitor and then kena tapis isi kandungan social media yang digunakan anak-anak. I pernah tengok baru-baru ni, dia lalu dekat I punya TikTok. Okay. I think one of the artist lah, dia cakap anak-anak tak ada social media. And then when the orang kata pengacara tu ask, okay, you rasa perlu tak social media? I think for my age, dia kata belum, dia tak perlukan pun any social media. Jadi actually benda tu bergantung kepada ibu bapa tu lah, sama ada nak open that social media for the kids ataupun you rasakan social media tu tidak perlu lagi untuk anak umur yang begitulah. Mungkin sebenarnya kalau nak bagi social media dekat anak tu bila dia dah besar, bila dia dah matang. Tapi kalau masa dia still kanak-kanak ni, cukup perisian yang ada tu adalah perisian pendidikan. Betul. Alright. So Fatih nak patah balik Tika dekat kita punya soalan. Okay. Antaranya
Dia banyak ni sebenarnya. Apa itu Aunty Fatin? Okay. Daripada Encik Syed, kenapa Bibi tak buat apps untuk parent untuk tengok update harian anak-anak? Okey, rasanya cukup je untuk Bibi adakan apps. Okey, untuk Cik Syed dan juga ibu bapa yang kat luar sana, betul, actually Bibi sebenarnya sedang usahakan Bibi apps. Dan masih lagi dalam progress. Tapi macam kita katakan, okey, sebenarnya bila kita nak adakan apps untuk 120 campuses, kita masih lagi try and error sebab banyak apps yang kita sedang cuba masih lagi belum compatible dengan tak boleh cater dengan jumlah kita punya campuses yang sedang ada di dalam Brainy Bunch. Kebiasaannya kalau kita nak, bila kita start run, contohlah kami baru ada satu-satu apps, kita start run, at first dia macam okay, tapi bila 120 campuses tu berada di situ, dia dah start lag. Menyebabkan kita masih lagi tengah mencari. Sebenarnya ramai je orang approach kita untuk bagi apps. Okay, Bibi, why not you choose this app, ataupun another apps. Tapi kebanyakannya masih belum boleh orang kata belum ada yang sesuai. Doakan kita dapat buat ini secepatnya mungkin supaya kita ada satu sistem di mana ibu bapa tu ada tempat untuk dia tengok secara orang kata lebih praktikal. Cumanya buat masa sekarang ni kita hanya mengajarkan two ways communication antara school, parents and also school and parents lah, di mana kita membuat group kelas secara I think manually lah kan orang kata. Tapi itulah macam kita di bahagian management itself memang tengah berusaha keras untuk adakan BB apps. Doakanlah, mana nak tahu kan tahun depan tiba-tiba dah complete that apps, kita dah run untuk a few months dah okay. Boleh kita launch ke, kita tak tahu macam mana, tapi insyaAllah ini memang one of our planning yang kita rasa bos kita pun sendiri ataupun founder-founder kita sendiri pun memang dah lama yang nakkan apps ni. Betul, kita pun excited untuk Betul, sebab kita pun excited nak ada satu apps yang proper. Mungkin kalau macam brand-brand lain, mostly diorang ni franchisee. So diorang boleh bergerak secara solo. Dan bila adakan any apps, lebih compatible berbanding kita yang centralized by headquarter ni. Okay. Okay, macam mana nak apply trial program? Alright. Trial program? Macam mana nak apply trial program di sekolah? Okay, macam tadi kita dah Aunty Ika pun dah terangkan, kena contact dulu dengan campus manager. Okay, bila dah contact dengan campus manager, insyaAllah nanti kita akan dapatkan tarikh yang sesuai untuk ibu bapa untuk masukkan anak trial class di sekolah. Area Batu Cave ada BB tak? Batu Cave Aunty Ika maybe dekat dengan Selayang kot ataupun Taman Pelangi. Betul. Taman Pelangi Sentul tu. Taman Pelangi Gombak ataupun kalau naik sikit Selayang. Prima Sri Gombak ataupun Selayang campuses. Mungkin parents boleh cuba pergi dan tengok antara road yang bersesuaian dengan parents. Ada sometimes parent dia tak choose nearby to the house. Dia akan cari nearby to the workplace. So bergantung kepada ibu bapa, tengok dulu di mana. Sebab kalau ikutkan sekarang ni di area Klang Valley saja kita ada berapa admin? Klang Valley campuses? 83 in Klang Valley sahaja kita ada 83 83 campuses. Dah tersasul lah kita. Okay, Aunty Ika. Sebenarnya kita pun dah almost reach 3 PM tau. Okay, tapi kita baru dapat 27K. Tak apalah, kita nak orang sana. Kita dah reda. Dia reda. Tapi Aunty Ika kita lambat sikit tadi kita mula. Okay, tak apa. So kita ada 5 minit lagi. Boleh tak ibu bapa kat luar sana tolong kita, kalau boleh kita nak dapatkan juga 30K ni. Sikit je lagi, 3,000 je lagi. So kita main-main lagi lah dalam 10 minit lagi. Okay, boleh. 10 minit lagi. Okay, jadi bila kita tadi dah cerita tentang kepentingan, kesan positif, kesan negatif, and of course kita pun dah share tentang manfaat teknologi, sama ada macam mana nak gunakan teknologi secara bijak untuk anak-anak. So yang paling penting apa Aunty Ika?
yang paling penting untuk teknologi ni ke? Hmm. Saya jadi tersima pula bila advantage yang tu. Okay. Yang pentingnya dia macam ni, pentingnya balik kepada kita lah orang dewasa ni. Okay, kita yang tentukan apa yang kita nak dadahkan kepada anak kita, apa yang kita nak anak-anak kita ni dapat daripada penggunaan teknologi ni. Jadi penting untuk kita lah sebenarnya orang dewasa ni ada knowledge dan macam ni kita tahu ketetapan yang sesuai. Mana yang patut kita bagi, mana kita tak patut bagi. Dan jangan bagi gadget tu atas dasar yang kita nak melepaskan batu di tepi tangga. Wow, dia bagi kata-kata ilmu. Okay. Sebabnya kesannya akan kesan buruk tu akan diterima tu oleh kanak-kanak tu, bukan kita. Kanak-kanak tu sendiri akan nanti menerima kesan tu. Kita pun tak nak minta sempang, kita pun tak nak anak kita ketinggalan dari segi pembelajaran, dari segi apa yang kita ada dalam dunia kita sekarang ni. Of course kita pun tak nak anak kita ketinggalan kan. Kalau orang lain pun tahu lagu sekian-sekian, kita pun nak anak kita macam tahu juga, up to date dengan Instagram yang ada kan. Betul. Tapi itulah masa cakap, kita ni as orang dewasa, kita yang kena tetapkan apa yang boleh, apa yang tak boleh, supaya anak kita tak terjerumus ke benda-benda yang tak baik lah. Betul. Even sekarang pun dah, walaupun kita dah pakai kids apps pun masih lagi terlepas. Betul. Some of the videos yang ni. That's why ibu bapa kena sentiasa pantau. So pendek kata saya boleh rumuskan adalah kita kena mencari keseimbangan di dalam mengendalikan gadget. Okay, this is certain tips yang a few tips yang I boleh share dengan parents kat luar sana that you can apply, and mungkin benda ni susah tapi I think we need to sebab macam Antika cakap pada permulaan live tadi, 2024 ni orang kata bukan lagi orang kata tahun yang easy. Dia adalah tahun yang bila anak-anak millennium kita ni, diorang lagi cepat, diorang lagi pantas, diorang lagi bijak daripada kita. So kita kena satu langkah lebih bijak pada mereka. So untuk mencapai keseimbangan itu sendiri, first kena make sure tetapkan peraturan, iaitu matikan gadget waktu keluarga berkumpul. Bukan waktu keluarga berkumpul tu lah yang parents rasa macam okay, this is the time aku nak makan dengan wife aku, or I want to eat with my husband, so this is the time anak I kena watch the gadget. Bukan. There is a time untuk you kena start ada communication dengan anak you. So matikan gadget apabila keluarga you start berkumpul. And then jangan sesekali tinggalkan gadget dalam bilik tidur anak-anak, sebab kita tak tahu waktu tidur diorang, adakah diorang ni akan terus bermain atau macam mana. So keluarkan gadget dari bilik tidur, letakkan kat satu tempat. There is a rule, kalau you nak pakai this phone or this gadget, this is the time yang I boleh bagi you. Mesti ikut rules. And then jangan okay, bila kita bermain gadget ni, we teach that our kids ni 30 minutes before sleep, so dah free from anything, free from gadget, free from orang kata any technologies ataupun anything yang boleh menyebabkan otak dia masih lagi berfikir ataupun excitement dia tu. Is the time untuk dia tidur, dia kena relaxkan badan dia. Baru dia boleh tidur. Kalau you tengah-tengah seronok main, I pun tak ada tidur. Contohlah kita tarik macam tu. Kita yang tua-tua ni yang tengah tengok Korea, contohlah kan, we watch a Korean drama kan. Biasa ke buat tu? Biasa. So bila nak tidur dah tu kan, cerita tengah sedap, kita kata tak apalah, tambah lagi. Sedangkan kalau hari-hari sebelumnya, kalau kita tak tengok, tak ada pun jadi macam tu kan, boleh je kita tak lagi 30 minutes I want to sleep. So that is the time untuk you start macam maybe boleh bacakan storytelling dengan anak-anak you kan, macam buku cerita. There is a few tips yang kita boleh share. Tapi sebenarnya Antika, I hampir terlupa Antika. Kenapa? Kita ada promo yang kita nak cerita kat parents ni. Okay, promo apa tu? Dah nak habis sesi, baru I teringat Tika. Tak apa, kita nak target 30,000 kan? Okay, kita boleh. Okay. So kita dah dapat dah 30,000 kita. Kejap. Ada satu ni. Assalamualaikum. Hai, kita baru masuk daripada Encik Faid. Anti tudung merah, akak arwah Anti Ain ke? Saya adik arwah Anti Ain. Nampak you macam dewasa sikit. Itu ada biasa dah dapat tu. Adik kepada arwah Anti Ain, our campus manager at
Johor. Bolehlah kot kita sedekahkan Al-Fatihah tu arwah Aunty Ain kan? Baik. Dia tambah lagi. Oh adik, baik. Samalah muka. Okay. Alright, so kita nak back to our promo iaitu Dean Center. Dean Center ni adalah satu program yang mana kita akan bagi asas fardu ain kepada anak-anak kita tetapi selepas waktu sekolah. Iaitu insya-Allah kita akan bermula pada bulan September. Kita buka ini untuk di Klang Valley dulu, okey, dengan harga pengenalan iaitu sebanyak RM99. So kelasnya pada setiap hari Selasa hingga hari Khamis dari jam 7 malam hingga 9 malam. So dalam waktu 2 jam ni Antika, anak-anak kita ni akan didedahkan dengan asas fardu ain iaitu ajar solat, ajar mengaji, and then yang kalau anak-anak lelaki ni kita ajar diorang nak menjadi imam. And kita ada kelas sirah, fiqh, ibadah, tauhid. So all the classes ni diorang dah compilekan selama 2 jam di dalam program Dean Center. I see. Jadi ibu bapa yang kat luar sana yang berada di Klang Valley, ini terbuka kepada publik juga ya. Tak semestinya untuk anak-anak Brainy Bunch. Tu yang menarik tu. Menarik. Dan kita buka kepada anak-anak yang sekitar umur 5 tahun hingga 12 tahun. So, jangan lepaskan peluang, cepat-cepat grab. Kita punya promo untuk Dean Center. Kalau ibu bapa macam dah planning, okay maybe tahun depan, kalau tak mula tahun ni pun, maybe tahun depan you feel like macam I want to find others class untuk anak I selepas waktu pembelajaran, ataupun you dah habis dengan BB, you dah jadi alumni, you nak cari kelas fardu ain, so bolehlah orang kata contact kita punya admin untuk Dean Center. Pembayaran dia murah sahaja, RM99 sebulan. So sebulan bila dalam seminggu ada 3 kali kelas, Selasa hingga Khamis, maksudnya kita ada 12 kali kelas dalam sebulan. Okay, menarik. Alright, okay. So kat sini ramai lagi tanya, BB sebenarnya ada tak? Kelana Jaya ada tak? Area Sunway pun ada tak? Pihak bapa. Mungkin sebenarnya ibu bapa boleh je tengok dekat list kita which campuses yang ada under our dalam kita punya list lah kan. Kita tengok list kita, mana kampus yang berada di dalam list kita. Sebab Klang Valley saja saya boleh katakan kita ada 83 campuses. So untuk saya senaraikan 83 campuses tu agak banyak. Okay. Dalam Malaysia, dengan luar Malaysia, kita ada 120 campuses. Iaitu kita ada di, kalau kata luar pada Klang Valley, of course kita ada di selatan tanah air iaitu Johor. Kita ada di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang. Kita ada di utara, di Perak, Penang, Kedah dan Perlis. And kita ada juga di luar, kita ada di Sabah, Sarawak. Betul, Sabah, Sarawak. Dan kita ada juga di luar Malaysia iaitu di Brunei. Kita ada kampus di Singapore, kita ada juga kampus di Indonesia, and kita ada juga kampus di Bangladesh, and then which campus lagi? Di Turki. Di Turki pun kita ada satu kampus kat sana, and kita punya kampus kita iaitu di orang kata kampus ni under charity punya program iaitu di Gaza. Cumanya waktu sekarang ni anak-anak di Gaza ni kita belum boleh salurkan pendidikan tu disebabkan keadaan mereka. Jadi kita doakan juga untuk anak-anak di Gaza, insya-Allah. Semoga semuanya pulih seperti sedia kala dan diorang dapat bersekolah seperti biasa melalui charity yang ibu bapa di Malaysia dan sekitar kita yang menyumbangkan. Betul. Kita harap adalah sedikit orang kata saham untuk kita bawa ke akhirat kan. Tak dapat berada di sana, dengan cara inilah untuk kita boleh bantu anak-anak dia. Okay, Aunty Ika, this is the time yang I rasa kita pun dah tamat. Okay. And congratulations. Kenapa? You achieve. Okay. Kita sudah
kita telah mencapai like sebanyak 33.1k Tika. So you happy ke? Okay, betul lah. I kena belanja pisang goreng nanti kan ni. Ya, you kena belanja. Okay. So dia boleh senyum dah. Okay, so thank you so much ibu bapa yang kat luar sana sebab sudi ikuti kita punya live. So macam Fatih nak minta kita punya janji, insya-Allah minggu depan kita akan bersiaran lagi setiap hari Rabu jam 2 petang dengan topik yang menarik dan guest-guest kita yang menarik untuk kupaskan isu-isu yang menarik. Isu-isu yang menarik.